Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis yang ke-11, muka surat 66. Okey, siapa nak baca? Silakan. Sila. Ya, baik ya, saya mak semula. Hadis ini adalah hadis yang memberitahu kepada kita suatu kelebihan ya ataupun kemurahan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita adalah hamba Allah. Jadi hadis ini dikatakan sebagai hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Sebab di dalam hadis ini ada firman Allah. Dan kita perlu tahu hadis qudsi ini bukan Al-Quran. Hadis qudsi bukan Al-Quran. Hadis qudsi tetap namanya hadis. Tapi hanya bezanya di dalam hadis itu ada firman Allah. Dan kita tak boleh katakan yang ia adalah Al-Quran. Jadi dikatakan hadis qudsi itu sebabnya di situ ada firman Allah yang menunjukkan kesucian. Qudsi itu maha suci, maha kudus. Jadi itu dikatakan qudsi. Jadi sekarang tengok ada sini Hadis ini ceritakan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Abbas, ataupun kita katakan Ibnu Abbas, bin Abdul Muttalib. Dan diterangkan bahawa katanya hadis ini dari Rasulullah tentang apa? Tentang Allah memperlihatkan kepada hambanya mengenai amal. Baik, saya bacakan dia punya Arabnya. Innallaha katabal hasanati wassayiat. Saya ulangkan balik. Sesungguhnya Allah telah menulis beberapa kebaikan, hasanat,
wasai'at, dan beberapa kejahatan. Summa bayana zalik, kemudian diterangkanlah itu, ya. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa telah bercita-cita ia atau berkeinginan ia bihasanah, dengan ia melakukan kebaikan. Ya, dia bercita-cita nak buat satu kebaikan. Falam ya'malha, maka tidak ia kerjakan akannya. Mana tak sempat nak buat, ya, atau tak dapat nak buat, ya. Apa kebaikan? Senanglah kita, ya, kita sebut. Contohnya, kita nak belajar ni, ya. Kita daripada malam tadi, ya, dah prepare dah nak belajar. Itu artinya, ya, satu hasanah yang kita sudah cita-citakan, ya. Tetapi sampai waktunya, dia tak dapat kita nak ikuti, ya. Apa sebab ini tak dapat ikuti? Kemungkinan ya ada hal-hal lain. Mungkin ada hal berkaitan dengan keluarga, ya, ataupun jiran, ya, dan sebagainya. Ataupun handphone hang pula, ya, tak dapat buka. Jadi macam-macamlah berlaku. Jadi tak dapat kita nak ikuti. Jadi apa ceritanya? Kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Allah telah menulisnya, Allah tabaraka wa ta'ala telah menulis di sisinya satu kebaikan kamilatan, yang sempurna. Kamilah, ya. Siapa nama kamilah tu mana yang sempurna, ya. Kalau lelaki nama kamil, kalau perempuan kamilah. Ini isim fa'il, ya. Kamilatun. Kalau muzakkar kamilun, ya. Ini isim fa'il. Mana wazan timbangan macam tu, kamilun, fa'ilun, itu mana isim fa'il. Jadi tak dapat nak buat, tak dapat nak ikut. Allah sudah catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Nampak? Wa in hamma, dan jika ia bercita-cita biha, dengannya, dengan kebaikan itu, fa'amilaha, lalu telah mengerjakan ia akannya. Mana dapatlah dia ikuti. Contohnya kita kelas ni, buka-buka kita pun dapat ikuti. Ini contoh senang lah, ya. Contoh senang. Katabahallahu indahu, telah menulis akannya oleh Allah di sisinya asyra hasanat, 10 kebaikan. Kita dapat hadir kelas, kita dapat, ya, 10 kebaikan, ya. Baik. Kemudian, ya, disambung lagi, ya, ada sambungan lagi. Ila, sehingga sab'imi'ah difin, sehingga 700 gandaan. Ila, sehingga adafin kasiratin, gandaan yang banyak. Tengok, ya. 10, ya, boleh jadi kepada 700 ataupun lebih. Ini macam berdasarkan surah Baqarah lah, ya. Allah perumpamakan seperti, ya, satu biji benih, ia telah menumbuhkan, ia ambatat telah menumbuhkan ia 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai, ya, mengandungi, ya, 100 biji. Jadi 7 tangkai dah ada 700 dalam Quran, ya, ataupun Allah gandakan lagi. Jadi dia perumpamakan macam tu, ya. Nampak tak? Kita kena fahami, ya.
Kalau kita niat buat baik, ya, satu kita nak beramal satu amalan, ya, kemudian ya, amalan ni amalan yang berupa sunat ataupun fardu, ya, maka kita tak dapat buat. Apa jawapannya? Kita dapat 1. Kalau kita ya, dapat buat, ya, kita dapat 10 ataupun sehingga 700 atau lebih, ya. Atau lebih, ya. Jadi begitulah dia punya kelebihannya, ya. Contoh ringkas macam kita belajar ni lah, dan niat nak belajar, kemudian kita pun masuk kelas, kita pun dapat ikut, ya, dapat ikut tu, ya, kita dapat 10, dapat ikut saja 10, ya. Kalau tak terlelap, kita dapat 700, ya, atau lebih, ya. Tapi kalau lolap, ya, dapat 10 ya. Itu markah kehadiran. Ya, markah kehadiran kita dapat 10, ya. Jadi, ya, itu dia punya kelebihan kebaikan kalau nak tahu, ya. Begitu juga kadang sedekah yang kita sedekahkan, kita tak tahu daripada sedekah tadi telah, ya, bercambah-cambah kebaikan daripada sedekah kita tadi, ya, dan berterusan. Kita tak tahu, ya, rupanya dah, ya, bertambah-tambah kebaikan kita tak tahu, ya. Macam kita lah, sekarang kita baca surah apa? Surah Fatihah contoh, ya. Kita baca surah Fatihah, okey. Surah Fatihah ni daripada siapa asal usulnya? Ya, daripada Nabi. Jadi setiap mulut yang baca surah Fatihah ini asalnya daripada mulut Nabi. Tapi bayangkan macam mana pahala Nabi. Sebanyak umatnya membaca Fatihah, membaca Quran, selama itu Nabi dapat pahala mengalir. Macam orang baca mengajar Quran jugalah, ya. Yang dia baca, ya, yang diajarkan, ya, kepada, ya, murid-muridnya, ya, dia membaca tu kita dah dapat pahala. Ya, dia mengajarkan orang lain pun kita dah dapat pahala. Jadi, ya, bayangkan Nabi, ya, asalnya Fatihah atau Quran ini daripada Nabi. Jadi berapa banyak pahala Nabi? Ya, kalau nak kira-kira, tak terkira. Bukan 700. Ya, tak tahu juta, tak tahu bilion, ya, trilion. Kita tak tahu, punya banyak, ya. Macam itulah. Ini untuk kebaikan, ya, kena ingat, ya. Wa in hamma bi sayiatin. Tengok sambungan dia. Dan jika ia bercita-cita atau berkeinginan nak melakukan sayi'ah, kejahatan, ya, kejahatan, falam ya'malha, maka tidak ia kerjakan akannya. Contohnya, ya, seorang murid tadi, dia marah dengan gurunya. Dia bercita-cita, ya, besok aku nak bocorkan tayar kereta cikgu ni. Dia bercita-cita nak bocorkan tayar kereta cikgu. Ya. Kemudian sampai masanya, ya, kesian pula tak jadi, ya. Tak jadi dia buat, ya. Okey, ya. Tak jadi buat. Kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Ya, telah menulis akannya oleh Allah di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dia nak buat jahat, tapi tak dibuat. Allah tulis kerana dia tak buat, Allah tulis satu kebaikan. Tengok murahnya Allah Ta'ala. Dapat pahala pula tu. Ya. Wa in hamma biha, dan jika telah bercita-cita ia biha dengannya, fa'amilaha, lalu telah ia kerjakannya, katabahallahu sayyi'atan wahidah. Ya, Allah telah menulis akannya oleh Allah sayyi'ah, satu, sayyi'atan, kejahatan, wahidatan, satu. Mana satu kejahatan. Nampak tak kemurahan Allah? Kalau bab kejahatan dia niat nak buat jahat, tak buat, dapat satu.
Kalau dia buat, dapat satu saja. Dapat satu saja. Beza tak dengan buat kebaikan? Buat kebaikan baru niat saja. Tak dapat buat, dapat satu. Buat, dapat 10 dan lebih. Sehingga 700. Tapi kalau buat jahat, dilakukan kejahatan itu baru ditulis satu saja. Tengok kemurahan Allah Ta'ala. Ya. Tapi satu tu pun tidak terbawa untuk kita balasan Allah yang satu pun tak terbawa di kita. Ya. Baik kita teruskan lagi. Kita teruskan dengan kata asing. Kata asing saya bacakan muka surat 67. Fima yarwi an rabbihi. Mengenai apa yang diriwayatkan dari Robnya. Robnya mana? Tuhannya. Dalam buku ni disebut Tuhan, disebut Rob ya. Jadi kalau kita dalam membaca ni nak tukar pun tak apalah. Biar senang faham sebab kita dah biasa sebut Tuhan. Ya, mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Hadis ilahi iaitu hadis qudsi ini adalah perkataan yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya iaitu Allah, dari Tuhannya lah ya, senang. Dari Tuhannya iaitu Allah ya Subhanahu wa taala tanpa perantara ilham ataupun mimpi ataupun melalui perantara malaikat dengan sanad dari Rabb daripada Tuhannya dan penisbatan kepadanya. Akan tetapi perkataan ini berbeza dengan Al-Quran kerana membaca hadis qudsi tidak dianggap sebagai ibadah, tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Al-Quran ni dijamin kita baca satu huruf dapat 10. Kalau 3 huruf dapat 30. Ya, alif lam mim tu 3 huruf, jadi dapat 30. Ya, kalau baca satu ayat berapa puluh banyaknya. Itu ada pahala. Ya, pahala yang dikira sebagai setiap huruf. Tapi kalau kita baca hadis qudsi, kita tidak ada dapat pahala daripada tiap-tiap huruf itu. Ya, kena ingat. Jadi hadis qudsi Nabi dapat terus daripada Allah tanpa melalui malaikat. Bukan melalui mimpi. Ya, tapi dapat terus daripada Allah. Bukan macam wahyu daripada Jibril. Nabi dapat daripada Jibril. Itu yang dikatakan sebagai hadis qudsi. Tapi kena ingat, asal nama hadis qudsi tak semuanya sahih. Kena tahu juga. Kadang ada hadis qudsi bergantung pada siapa yang meriwayatkan. Jadi kadang hadis qudsi juga ada yang dhaif. Ya. Jadi jangan kita anggap hadis qudsi semuanya sahih, salah. Hadis qudsi tidak lepas daripada penilaian siapa yang meriwayatkan. Baik, kandungan hadis. Siapa nak baca kandungan hadis? Silakan. Sambunglah. Saudara boleh baca terus.
Baik, ya, daripada ya kesimpulan ini bahawa ya, Allah telah menugaskan malaikat ya untuk menulis. Tahu tak kita? Ada catatan malaikat, ya. Ada catatan malaikat. Tapi adakah catatan malaikat itu sama dengan catatan Allah? Jadi ada catatan Allah yang tak ada pada catatan malaikat. Contohnya, seseorang yang berniat. Seseorang yang berniat tidak diketahui oleh malaikat. Jadi setelah orang itu melakukan, malaikat akan catat. Malaikat akan catat. Jadi ya pada catatan Allah tidak sama dengan catatan malaikat. Ada perkara-perkara yang malaikat sendiri tidak mengetahui, tapi ada pada catatan Allah. Ya. Contohnya, kisah lain, seorang yang telah membunuh 99 orang. Ya, cerita dalam hadis berkenaan tentang Bani Israel. Ya. Dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia nak bertaubat. Ya, nak bertaubat. Jadi dia cari jalan, ya. Nak cari orang yang boleh bantu dia macam mana nak taubat. Ini sebab itu kadang ya, kalau orang berilmu, ya, kalau dia nak bertaubat, ya, dia tahu jalannya. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, dia nak bertaubat, dia tak tahu jalan. Sebab itu orang-orang ya Kristian biasanya, dia kalau bertaubat, dia jumpa padri, ya. Kemudian ya, dia boleh bercerita dengan padri itu kesalahan-kesalahan dia, kemudian padri itu boleh memaafkannya. Dia wakil Tuhan. Ya, jadi dalam Islam bukan macam tu. Jadi dalam Islam ni, ya, orang yang tak tahu macam mana jalan bertaubat, dia kena ya jumpa orang yang boleh membantu untuk ya menunjukkan macam mana aku nak taubat dengan Allah, aku banyak dosa, ya. Ya sudah tentulah dia akan kena jumpa dengan ahli ilmu yang mengetahui. Maka si Abid ini yang telah membunuh 99 orang, dia telah berjumpa dengan seorang alim, seorang yang alim, ya, dan dia menyatakan dia nak bertaubat. Orang alim ni apa lagi dia tanya, ya, apa pula nak bertaubat, apa salah kamu? Jadi bila dinyatakan aku telah membunuh 99 orang, aku nak bertaubat. Jadi ahli ilmu ni bila congak, satu bunuh orang satu saja dah dosa besar. Kalau dah 99 orang, berapa besar dosa yang dipikul olehnya. Jadi kata ya orang yang alim ini, dia kata, susahlah macam ni kalau kau nak bertaubat. Banyak sangat kau bunuh orang. Kalau satu bolehlah dimaafkan. Ini ramai sangat, ya, yang kau telah bunuh. Jadi bila di jawapan demikian, rasa orang yang nak bertaubat ni keras dia. Dia nak bertaubat, tapi jawapan si alim ni macam tu, keraslah dia. Lalu dibunuh si orang alim ni. Ya, kaki bunuh, ya, salah bagi fatwa, bunuh dia, ya. Jangan salah bagi fatwa, ya. Dia silap bagi fatwa, dibunuh, dah jadi 100 orang, ya. Kemudian dia tak putus asa, maka dia cari juga jalan macam mana dia nak bertaubat. Jumpa lagi seorang yang alim, ya. Dia menyatakan dia nak bertaubat. Jadi orang alim yang kedua, ya, dia menyatakan apa salah kamu. Dia ceritakanlah, saya dah bunuh 100 orang. Daripada 99 dah 100 orang. Ya, jadi orang alim yang kedua ini, dia kata, ya Allah Maha Pengampun. Kan sedap bunyinya. Ya Allah Maha Pengampun, dia akan mengampunkan hamba-hambanya yang mau bertaubat. Tapi ya ada syarat, ya. Kalau kau nak bertaubat, engkau pergi ke daerah seberang sana. Kat sana, ya, ada ya sahabat saya.
Kau pergi jumpa sahabat saya kat sana, ya, bagi salam saya kepadanya dan kau bertaubat dan minta tolonglah dengan dia dan bertaubatlah di sana. Tengok. Orang yang kedua ini, orang alim yang kedua ini, orang yang lebih berpengalaman daripada orang yang pertama. Dia tunjukkan jalan, tapi taubatnya bukan di sini. Ya, engkau taubat kat sana. Pergi ke daerah seberang sana. Kenapa? Persoalan kenapa disuruh bertaubat di tempat seberang sana? Sebab dia dah berbuat jahat banyak di kampung A. Kalau dia bertaubat pun, apa-apa berlaku, orang akan tuduh dia juga. Sebab dia jahat. Macam itulah. Tapi kalau dia pergi ke daerah lain, kat sana dia tak tahu salah sila orang ini, dan dia datang sebagai orang yang mula-mula baik, ya, maka dan terus baik, orang sana akan menganggap dia adalah seorang yang baik. Itulah pengalamannya kenapa disuruh pergi ke seberang sana. Sebabnya itu dia. Ya. Bila dia pergi seberang sana, orang sana tak tahu hal kesalahan-kesalahan dia. Jadi dia datang baik, teruslah dia anggap baik oleh orang sana sampai bila-bila. Memang berlakulah. Macam kat tempat kita contohnya. Ya, orang kalau dia dah jahat masuk penjara contohnya. Ya, kemudian dia keluar penjara. Bila apa berlaku, dituduh dia lagi. Padahal dia dah baik. Ya, dituduh dia juga yang buat jahat. Ya, dia baru keluar penjara. Jadi orang tuduh dia juga. Ini masalahnya. Ya. Okey. Lepas tu dia pergilah ke tempat seberang tu. Sampai seberang sana, ya, belum sampai ke rumah orang alim yang dituju tadi, rupanya ajal sampai. Ya. Ajal sampai, ya, malaikat malaikat yang mencatat kebaikan dengan mencatat kejahatan sudah bertelagah. Ya. Kata malaikat yang mencatat kebaikan, dia dah nak bertaubat. Ya, tentulah termasuk dalam husnul khotimah. Oh tak, kata malaikat ni, dia belum bertaubat lagi. Ya. Tentu dia akan masuk kepada su'ul khotimah. Su'ul khotimah maknanya mati yang tak baiklah. Ya. Bertelagah. Jadi akhirnya malaikat ni jumpa dengan Allah Ta'ala minta keputusan. Dia tak dapat putuskan ni. Ya. Dua malaikat ni tak dapat putuskan. Dia jumpa Allah. Bila jumpa Allah, Allah putuskan. Ukur yang mana paling dekat dengan rahmatku. Ya, maka dia adalah hamba-Ku yang bertaubat. Ya. Lalu diukurlah oleh malaikat antara dia datang dengan yang nak sampai kepada tempat orang alim tu. Bila diukur, rupanya jaraknya memang dah dekat dengan orang alim tu. Maka dimasukkanlah dia orang-orang yang diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Sebab hatinya memang sudah terbuka untuk bertaubat. Kalau dia jumpa orang alim tu pun, dia akan terus jadi orang yang bertaubat dan baik. Jadi malaikat masukkanlah orang ini tadi yang dah membunuh 100 orang ni dalam golongan husnul khotimah. Sebaik-baik kesudahan. Nampak tak? Ya, malaikat pun tak dapat bagi keputusan. Sebab itu catatan Allah ada yang tak ada pada catatan malaikat. Malaikat pernah catat orang ni mati syahid. Tengok-tengok besok bila dihisap, orang ni tak termasuk mati syahid pada catatan Allah Ta'ala. Apa sebab? Dia niat bukan untuk fisabilillah, tapi dia niat untuk dunia, untuk mendapatkan dunia. Jadi Allah punya catatan tak ada pada malaikat. Malaikat catat dia mati syahid. Tapi rupanya tak mati syahid pada catatan Allah Ta'ala. Kenapa? Nawaitu. Niatnya tidak diketahui oleh malaikat. Sebab itu dalam beramal ini
Ya, kita perlu ikhlas lillah, kerana Allah. Ya. Kena ikhlas kerana Allah. Itu penting, ya. Begitulah yang diterangkan dalam hadis yang dibaca tadi mengenai tentang kemurahan Allah Ta'ala, ya, sehingga memberikan kebaikan begitu banyak, ya, berganda-ganda. Tetapi bila kejahatan hanya ditulis satu saja, ya. Kalau kejahatan ditulis macam kebaikan 10, dia sampai 700, pengsan kita, ya. Banyaknya dosa kita, ya. Tapi Allah catat satu saja. Kebaikan melempah-lempah dibagi. Ya. Baik, habisnya hadis yang ke-11. Sekarang kita masuk hadis nombor 12. Ya. 12 panjangnya pula. Ya. Tak payah baca dia punya hadisnya. Ya. Kita baca dia punya makna sahaja. Okey, siapa? Silakan. Orang lain pula. Okey, sila.
Okey, ya, hadis panjang ni nak mengesahkan 3 orang. Ya, 3 orang ni sudah terperangkap dalam satu gua. Ya, dia berlindung kat gua tu, tiba-tiba jatuh batu besar menutup pintu gua. Memang tak ada kekuatan apa yang boleh tolak batu sebesar-besar batu tutup pintu. Ya. Bayangkanlah, ya, batu sebesar-besar batu tutup pintu. Ya, kalau tak ada jentera berat, dia tak akan tergerak batu itu. Ya. Jadi dia pun salah seorang berkata kepada yang lain, kita takkan boleh keluar. Ya, jawapannya kita boleh mati dalam gua ini. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang, kita hanya berdoa kepada Allah. Kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ya, rasanya di antara kita ada perkara-perkara yang kita pernah buat baik. Kita ceritakan pada Allah. Ya, yang kebaikan kita yang kita lakukan, kita ceritakan pada Allah. Minta Allah alihkan batu ini. Ya. Jadi orang yang pertama, dia berkata, dia pun berdoa kepada Allah yang dia ni ada 2 orang tua. Dia sayang dengan kedua orang tua ni. Kalau dia nak pergi cari kayu, dia buatkan susu untuk kedua orang tua ni. Ya, kemudian orang tua ni dia sampai tertidur. Dia tidur baru tinggalkan. Dia ditinggalkan cari kayu di hutan. Sampailah dia nanti balik, maka dia uruskan lagi. Ya, bakti dia kepada orang tuanya. Jadi hal ini diadukan kepada Allah. Ya, kalau inilah jalan mencari keredaanmu ya Allah, engkau alihkanlah batu ini. Maka dengan doa tadi tergerak batu tu. Ya, dia bergeser, terbuka batu tu, ya, daripada pintu, tapi tak banyak, sikit. Ya. Lalu yang kedua pula, yang kedua ni, dia ceritakan, dia ni ada, diceritakan yang kedua ni, dia ni suka kepada anaknya. Macam mana dia suka kepada perempuan lain. Ya, tapi bila dia melakukan kejahatan itu, anak ini mengatakan takutlah kepada Allah. Jadi bila diingatkan takut kepada Allah, dia baru tersentak. Lalu dia tidak melakukan kejahatan itu. Jadi seandainya itulah pekerjaan aku untuk mencari keredaanmu dengan meninggalkan pekerjaan keji itu, engkau ya Allah, engkau gerakkanlah batu ini. Maka tergeraklah batu itu, bergeserlah batu itu, terbuka sedikit. Ya. Yang ketiga ni pun ada juga amal soleh yang boleh dinyatakan kepada Allah. Dia ada buruh. Buruh tu semua bila kerja dibayar gaji. Tapi ada seorang ni, buruh dia tak ambil gaji pula, dia terus balik. Jadi gaji itu terpegang pada aku. Ya. Lalu gaji tadi dia tak ambil. Lalu dia kembangkanlah, belikan ternakan, maka ternakan itu pun berkembang. Buat perniagaan pun berkembang. Entah sampai berapa tahun, orang tu pun datang. Datang apa? Dia nak ambil gaji, teringat. Dia nak ambil gaji dia. Ya. Jadi dia pun kata, itulah gaji engkau, harta engkau tu. Ternakan yang banyak. Kemudian dengan hasil perniagaan yang banyak. Itulah harta engkau. Tak ada. Saya nak ambil gaji yang saya buat kerja. Lalu dia ceritakanlah kepada orang ni. Terperanjatlah kuli dia ni atau buruh dia ni. Terperanjat boleh tengok hartanya banyak macam tu.
berkembang. Ya. Maka seandainya itu juga adalah aku lakukan kerana nak mencari keredaan-Mu, ya Allah, Engkau alihkanlah batu ini. Maka tergeraklah batu ini, ya, kali yang ketiga baru dia boleh lepas. Ya, dapat melepasi gua itu. Jadi artinya dalam hadis ini, kalau kita berlaku kepada kita sesuatu yang ya benar-benar ya tertekan kepada keadaan kita, ya, sebagaimana yang berlaku macam ni, sungguh-sungguh tertekan, kita boleh mengadu kepada Allah Ta'ala apa yang kita buat baik. Itu maknanya kita bertawasul dengan amal soleh. Macam kita mengungkit lah. Kita ungkit kebaikan kita ni, ya, kepada Allah. Ya, contoh misalnya kata, ya Allah, ya, dulu ya madrasah aku tak ada siapa lah yang nak bantu. Ya, setelah saya usahakan begini-begini, ya, lalu ya madrasah itu pun dapatlah ya dibangunkan dan ya ramailah orang-orang berbuat pengajian di situ dan beribadat di situ. Ya, kalau inilah ya amalku kerana mencari keredaan-Mu, tolonglah aku. Maknanya kita boleh mengadu kepada Allah apa sahaja kebaikan. Ya, sedekah kita ke apa kita boleh mengadu. Ini contoh ya yang diterangkan dalam hadis sahih ini. Ya, tak ada jalan lain nak keluar. Cara jalan keluar mengadu kepada Allah yang kita sudah lakukan kebaikan macam ini. Ya, kalau inilah ya jalan yang aku mencari keredaan-Mu, Kau tolonglah aku, lepaskanlah aku. Macam itulah mengadu pada Allah. Itu sebabnya orang-orang Nasara dia pergi mengadu kat padi-padi dia, ya, mengadu kesalahannya, kemudian padi itu pun memberi maaf. Terkadang kena bayaran. Kau kena bayar sekian kerana dosa kamu banyak sangat. Ya, jadi dengan bayaran sekian terhapuslah. Siapa yang memaafkan? Yang memaafkan bukan Allah. Yang memaafkan ya padri itu. Dia maafkan. Ya. Jadi berbeza dengan kita. Ya, kita mengadu kepada yang Maha Pencipta, iaitu Allah. Mengadu kebaikan kita. Istilah senanglah, kita ungkit kebaikan kita. Macam tu, kita ungkit kebaikan kita kepada Allah. Macam tu, ya. Tapi bukan hal-hal yang biasa-biasa ya. Kalau yang kita rasakan sesuatu yang luar biasa, tertekan kepada jiwa kita, kepada keadaan kita, kita buat macam tu. Ingatkan hadis ni. Ya. Macam mana dia boleh terlepas daripada pintu gua tu. Ya. Okey, kita teruskan lagi dengan kata asing ya. Okey. Kata asing ni, okey, saya baca kata asing. Nafarun ya, nafarun. Nafarun ni orang. Dia isim jamak, menunjukkan jamak. Kata benda berbentuk jamak. Ini berarti dia beberapa laki-laki. Ya, disebut nafarun. Dan lafaz ini tidak memiliki bentuk tunggal. Dia tak ada mufrad. Mufradnya tak ada. Jamak ada. Dia ada jamak tapi tak ada mufrad. Ya, ada juga isim macam tu. Isim ada jamak tapi tak ada mufrad. Ya. Dia ada dalam bahasa Arab, dia ada macam tu pula. Ya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa orang-orang yang dimasukkan terdiri dari 3 orang laki-laki. Ini Nabi sendiri ceritakan ya. Bukan dongeng ya. Nabi sendiri ceritakan. Awahumul mabit ya, hingga mereka mendapati tempat menginap. Maksudnya 3 orang itu menemukan gua untuk menginap atau bermalam. Tapi nasib tak baik ya, tiba-tiba batu jatuh menggulung ke bawah ya, sehingga menutupi pintu gua. Kemudian perkataan la agbiku, aku terbiasa tidak memberi minuman, yakni minuman pada petang hari.
bukan ya as-subuh. As-subuh minuman pagi hari. Subuh tu subuh lah, subuh. Maknanya adalah aku orang soleh pertama tidaknya menyuguhkan sesuatu kepada seorang pun, baik kepada isteri, anak maupun budak perempuan. Budak ni kalau dalam bahasa Indonesia ni, budak ni maknanya hamba ya. Nah, hamba ya. Hamba perempuan atau laki-laki. Ya, sebelum menyuguhkannya kepada kedua orang tuaku. Menyuguhkan ni maknanya sebelum kita suapkan, sebelum disuapkan kepada anak-anak kepada ya isteri ke, dia utamakan orang tuanya dulu. Macam tu. Macam seorang perempuan contohnya ada ibu, dia suapkan ibu dulu sebelum dia bagi minum suaminya. Macam tu. Ya, jadi diutamakan ibunya dulu. Ya. Dan sungguh, ya, aku tidak akan pernah mendahulukan orang lain atas keduanya. Dalam dia memberi makan minum, ya, lelaki ini, ya, dia ya mengutamakan mak ayah dia dulu. Macam tu. Mak ayah dia dah uzur lah. Mana dia utamakan mak ayah dulu minum, makan, kemudian baru dia ya untuk yang lain-lain. Dia siapkan untuk orang yang lain-lain. Ya, macam itulah dia punya bakti kepada kedua orang tuanya yang diadukan kepada Allah. Na'i bi talabu syajar. Ya. Na'i bi talabu syajar, aku mencari kayu ke tempat yang jauh. Maksudnya orang itu mengembalakan kambingnya ke tempat yang jauh, lebih jauh dari biasanya. Kerana itulah dia terlambat pulang ke rumah. Ya, selain mencari kayu api, dia juga mengembala ya kambingnya, kadang jauh ya daripada rumah tu. Jauh sangat. Walam arih, dan aku tidak kembali. Ya, urih ya. Itu bahasa-bahasa selain daripada arji'u. Ya. Dia gunakan bahasa-bahasa lain, urih contohnya. Aku tidak kembali, asalnya urihu ya. Barikal fajru, mana fajar terbit. Barikal fajru, fajru fajar. Ya. Yatad'una, anak-anak yang meringik-ringik. Mereka berteriak-teriak sambil menangis kerana menahan rasa lapar. Ya, walaupun anak tu menangis, dia tidak bagi anak tu minum dulu selagi dia belum bagi minum kedua orang tuanya. Ya. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika engkau mengetahui. Apa maksudnya? Demikianlah ya riadisinya dalam beberapa riwayat lainnya berbeza dengan tercantumnya di sini. Allahumma in kunta fa'altu. Hai Allah, jika ya aku memang melakukannya. Kalimah ini diucapkan bukan sebagai bentuk keraguan terhadap kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang mukmin pasti mengetahui bahawa dia, iaitu Allah Azza wa Jalla, mengetahui hal tersebut. Dengan kata lain, orang soleh itu tidak ragu atas pengetahuannya, tetapi hanya mempertanyakan apakah perbuatan itu diterima oleh Allah atau tidak. Yang demikian merupakan sifat mukmin yang takut usaha dan kesungguhannya tidak diterima olehnya. Pengertian ini sebagaimana diterangkan dalam kitab lah, tak payahlah baca ya. Jadi kenapa orang ni mengadu kepada Allah ya? Kalaulah seandainya amal soleh aku, amal perbuatan aku itu yang engkau terima sebagai amal soleh, engkau gerakkanlah batu ini. Jadi orang soleh ni pun tak tahu amalnya diterima Allah ke tidak. Jadi bila dia mengadu kepada Allah, Allah gerakkan dia punya batu tadi itu, batu yang menutup pintu itu, menunjukkan pengaduannya kepada Allah memang betul diterima, amalnya diterima oleh Allah. Ya. Ibtigha'a wajhik, kerana mengharapkan wajahmu, iaitu mencari keredaanmu dengan tulus ikhlas. Sebahagian pensarah kitab ini menafsirkan lafaz wajhika, wajahmu, di sini dengan makna zatnya, seperti yang popular dalam istilah kebahasaan.
Sudah jelas penafsiran demikian adalah batil, tidak benar. Kerana mengandung taktil, iaitu menidakkan atau menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Menurut akidah yang kita yakini ahli sunnah wal jamaah, diharuskan untuk mengimani lafaz tersebut tanpa adanya takwil, iaitu penafsiran atau taktil, penafian atau tamsil, pengumpamaan. Kalau boleh gariskan yang ini istilah-istilah untuk akidah tanpa adanya, saya ulang, tanpa adanya takwil. Tu gariskan Takwil ni mana penafsiran, taktil, gariskan. Penafian, tamsil, peumpamaan, tahrif, penyimpangan, tu gariskan tu. Takyif, pertanyaan bagaimana, perihal bagaimana. Takyif daripada kaifah, bagaimana, atau tafwid, menyerahkan maknanya kepadanya. Jadi tu kena garis-gariskan. Kita juga tidak menggolongkan maknanya ke dalam lafaz mutasabih yang pengertiannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita menyerahkan penjelasan bagaimananya, bukan penjelasan maknanya. Sebab iman kepada sifat-sifat Allah mencakupi penetapan keberadaan sifat-sifatnya dan bukan pertanyaan tentang bagaimana bentuknya. Kerana kita tidak mengetahui zat Allah, maka kita pun tidak akan mengetahui sifat-sifatnya. Namun begitu, kita tetap percaya bahawa dia mempunyai sifatul ulia, iaitu sifat yang paling tinggi, dan asmaul husna, nama-nama yang paling baik. Kemudian fafarij anna, maka berikanlah jalan keluar kepada kami. Inilah adanya permohonan agar Allah Subhanahu Taala menggeserkan batu besar yang menghalangi mulut gua untuk mereka, atau agar dia membuatkan lubang sebagaimana pintu bagi mereka. Kedua makna tersebut sudah pasti tidak ada yang menyangkalnya, sebab pelubangan batu itu merupakan jalan keluar yang mereka inginkan. Fa'aradtuha ala nafsiha, lantas aku bermaksud mencampurinya. Lalu orang soleh yang kedua meminta kepada wanita itu, iaitu anak perempuannya, apa yang lazim diminta oleh suami kepada isterinya. Alamat biha, dia mendapat, yakni suatu yang buruk menimpanya. Al-sanah, kesulitan, berupa pacik li'ah, kekeringan dan kelaparan, mana kemarau. La tafudda khotam, dan janganlah kamu pecahkan cincin. Lafaz khotam, cincin di sini adalah kinayah, bahasa kiasan dari kemaluan dan perawanan seorang wanita, disebut sebagai cincin. Maksudnya jangan kamu meregut kesucianku tanpa melalui pernikahan yang sah. Fasamaratu ajroh, kemudian aku mengembangkan upah orang itu, iaitu aku orang soleh yang ketiga mengusahakan upahnya sehingga menghasilkan harta yang melimpah. Itu pengertian mufradat. Mufrad ni makna kalimah-kalimah atau ayat-ayat daripada perkataan-perkataan dalam hadis tersebut. Jadi untuk ini kita sampai situ dulu. Mudah-mudahan cerita ini memberikan manfaat besar buat kita, kisah 3 orang ni. Jadi fikir-fikirkanlah, mana tahu berlaku kepada kita, maka kita teringatlah cerita ni macam mana Allah mengkabulkan doanya, sehingga dapat keluar daripada kesempitan itu. Jadi kesimpulannya, kita boleh mengadu amal soleh kita kepada Allah dalam saat-saat demikian. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Dan kita sudahi dengan ucapan Sadaqallah.